KPM. Wah, apa ni cikgu? Tengok Nisa, hari ni kita akan main satu game. Nama game tu Special Ting Ting. Macam mana? Ting Ting. Oh, macam mana cikgu saya nak main tapi saya tak tahu macam mana. Okey, tak apa. Mula-mula Nisa tengok dulu dekat depan ni ada satu susunan nombor. Baik. Okey, and then dekat tangan cikgu ni ada satu pilihan nombor yang Nisa kena pilih. Baik. First, Nisa kena berdiri dekat sifar dulu. Okey, nombor sifar saya berdiri kat sini cikgu betul. ya. Baik, okey. Lepas tu Nisa kena pilih satu nombor dekat sini. Pilih satu nombor. Satu dulu. Kita main satu dulu. Saya dapat nombor tambah 2. Okey, bila Nisa tengok ada perkataan tambah, ada simbol tambah dekat situ, Nisa kena bergerak ke hadapan sebanyak 2 kali. 2 kali. Betul. Okey, 1, 2. Betul Nisa. Okey, betul tak? 2 kali Nisa gerak tadi. 2 kali, betul cikgu? Okey, sekarang kita main satu kali lagi, boleh? Boleh. Okey, kita ambil Satu kali satu lagi. Saya nak... Oh, okey cikgu. Saya dapat nombor tolak 2. Okey, kalau tadi tambah, Nisa ke mana? Ke depan. Okey, sekarang kalau tolak, Nisa kena pergi ke arah bertentangan iaitu ke belakang sebanyak 2 2 kali. kali. Okey, bergerak ke belakang 2 kali cikgu. Betul. Okey. 1, 2. Pandai Nisa. Nak main lagi sekali tak? Nak satu lagi pusingan okey, cikgu. satu kali yang akhir. Lepas ni Boleh. kita nak masuk belajar pula. Boleh. Okey, saya ambil nombor ini. Okey. Tolak 1 cikgu. Okey, tolak satu tadi. Kalau tolak ke mana? Ke belakang. Yes, ke belakang. Jadi sebanyak satu kali Nisa bergerak ke belakang. 1 kali. Okey. 1. Okey. Betul? Alas. Saya nak main lagi tapi cikgu cakap tadi kita kena masuk ke kelas. Kita kena masuk kelas Nisa. Tapi sebenarnya apa kaitan permainan ni dengan kelas kita hari ni cikgu? Tak apa, kalau Nisa nak tahu, kita tengok sekejap lagi dalam kelas. So, semua kena masuk kelas cikgu hari ni. Nisa sekali cikgu ajar. Okey, boleh. Jom cikgu kita masuk pergi kelas. Kita masuk kelas. Tapi saya nak bergerak ke depan ke belakang masuk kelas cikgu? Ke depan lah. Nanti belakang. Apa khabar murid-murid di rumah? Saya Nisa K menemani anda untuk slot menengah rendah di Didik TV KPM. Kita dah sama-sama bermain permainan di awal tadi. Sebelum kita pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini, jom kita nak persilakan Cikgu Nurul Atikah binti Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Selamat datang Cikgu. Selamat datang. Wah, seronok hari ini main permainan. Sebelum kita nak tahu apa yang kita nak belajar hari ini, murid-murid di rumah, kita juga disertai dan dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Syamila Nair dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Baiklah, nampaknya kan cikgu, murid-murid di rumah semuanya dah pun bersedia. Jangan lupa hari ini mata pelajaran kita ialah Pendidikan Khas Matematik topik tingkatan 1. Jadi Cikgu Atikah, apa sebenarnya yang kita nak belajar hari ini? Okey, jadi hari ini kita akan belajar tajuk tentang integer pada garis nombor. Jadi hari ini murid-murid cikgu nak murid-murid dapat cara macam mana nak mewakilkan integer pada garis nombor. Baik. Dan juga murid-murid boleh tahu membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Baik. Oh, banyak perkara yang kita nak belajar sama-sama. Jadi murid-murid di rumah bersedia. Okey, jom cikgu kita teruskan. Okey, jom. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tajuk integer pada garis nombor. Okey, sebelum kita masuk pada tajuk integer pada garis nombor ni, Baik. kita tengok dulu apa kita punya standard pembelajaran. Okey, yang pertama, cikgu nak murid-murid dapat mewakilkan integer pada garis nombor, dan yang kedua, murid-murid dapat membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Baik. Okey, sekarang kita pergi kepada konsep. Okey, konsep integer pada garis nombor. Okey, kalau kita dengar perkataan garis nombor, kita boleh bayang satu garisan. Betul, cikgu. Okey, satu garisan. Tak kisahlah melintang ke, menegak ataupun sengit ke kan? Ya, betul. Tapi untuk tajuk integer pada garis nombor, kita
kena tahu ada 2 sahaja. Nanti kita tengok Baik. apa itu 2 yang ada. Okey, so mula-mula murid kena tahu di topik yang lepas kita dah tahu integer terdiri daripada 2, iaitu integer positif dan integer negatif. Negatif. So integer positif dan integer negatif. Sebab tu tadi Nisa kena bergerak, ada simbol tambah dan ada simbol tolak. Baik. Simbol tambah tu bermaksud positif, simbol tolak itu bermaksud negatif. Negatif. Okey. So integer yang kita belajar ni dah boleh diwakilkan pada garis nombor. Macam mana bentuk garis nombor? Kita tengok. Garis nombor boleh dilukis dalam 2 bentuk sahaja, iaitu mengufuk maksudnya melintang, dan satu lagi mencancang maksudnya menegak. Okey, kita tengok macam mana contoh melintang. Okey, yang pertama melintang, kita tengok melintang macam inilah. Okey, melintang, kita tengok ada sifar dekat situ. Baik. Okey, di setiap garis nombor dia akan ada sifar sebab kita nak susun nanti integer positif dan integer negatif. Baik. Tapi macam mana cara nak susun nanti kita belajar. Baik. Okey, tadi kan ada 2, sekarang yang kita masuk yang kedua iaitu sebelum masuk yang kedua kita tengok dulu jika arah kanan positif, sebab sekarang melintang jika arah kanan positif dan arah kiri negatif, maka integer positif kedudukan nombor mana yang lebih daripada kosong tu dia akan berada di sebelah kanan. Integer negatif pula bermaksud nilai nombor tu dia akan kurang daripada sifar dan dia akan berada di sebelah kiri pada garis nombor. Tengok, ingat tak tadi Nisa kita main game tadi kan? Betul. Macam tu kan? Okey. Penting sekali murid-murid kena ingat nombor di sebelah kanan akan sentiasa lebih besar daripada sebelah kiri. Itu penting. Okey? Kena ingat yang tu. Okey, yang kedua, yang kedua ini jaranglah kita guna, menegak. Biasanya kalau dalam soalan biasa kita melintang saja. Okey, tapi ada juga murid-murid kena tahu juga sebab nanti nak bina graf and so on. So kita kena tahu. Okey, yang kedua ni yang menegak sama juga, dia ada sifar juga. Okey. Macam ni bentuk dia lah. Baik. Okey. Jika arah atas positif, jadi arah bawah akan jadi negatif. Baik. Okey, maka integer positif yang berada di atas sifar itu bermakna nombor dia lebih daripada kosong. Okey? Dan integer negatif, mana-mana integer negatif dia akan berada di garis nombor yang bawah, di bawah sifar. Okey, kalau tadi nombor di sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri, betul. Penting kita kena tahu nombor di atas lebih besar berbanding nombor di bawah. Kalau yang menegak lah. Okey, 2 tu. Baik, cikgu, saya nak tanya, tadi kan kita main permainan tu ada nombor negatif, ada nombor positif. Boleh ke kalau kita nak letak nombor macam perpuluhan? Boleh ke cikgu? Boleh, tapi untuk topik ini hanya ada integer. Jadi bila perpuluhan ataupun pecahan dia tak termasuk dalam integer. Ada juga tapi itu topik nanti. Jauh lagi tu. Baru saya tahu. Tak apa, hari ini kita fokus kepada nombor negatif dan positif. Tapi sekarang kita sebut dia sebagai integer positif, integer negatif. Tapi cikgu, kenapa ada garis nombor melintang dan menegak sahaja cikgu? Tak boleh ke saya nak sengit sikit? Boleh juga sebab kalau dalam graf kita akan ada sengit sikit bab kata Nisa tadi lah kan. Tapi untuk permulaan di tingkatan 1, murid-murid hanya perlu belajar, perlu tahu menegak dan melintang sahaja. Tapi jangan confuse sebab bila dalam soalan dia biasanya melintang sahaja. Melintang sahaja kebanyakan garis nombor kita kena susun dalam garis nombor yang melintang. Baiklah, nampaknya kita nak belajar lebih banyak mengenai garis nombor yang melintang ataupun menegak hari ini kan cikgu? Betul. Sebelum itu, murid-murid di rumah kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke slot menengah rendah di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Atika. Hari ini kita belajar mengenai integer. Jadi jom kita nak lihat apa yang kita nak lakukan bersama-sama selepas ini. Jom Cikgu kita teruskan. Okey. So tadi Nisa dah tahu kan untuk garis nombor kita ada dua bentuk iaitu melintang dan menegak. Jadi sekarang ni cikgu nak ajar macam mana nak wakilkan integer pada garis nombor. Okey, jadi hari ini kita memang belajar garis nombor yang berbentuk melintang sahajalah. Dekat slide sama-sama, integer positif ialah integer yang lebih besar daripada sifar. Bermakna kalau pada garis nombor dia akan disusun di sebelah kanan selepas sifar. Okey, kita tengok contoh. Okey, tengok simbol yang berwarna merah tu ya. Bila simbol yang berwarna merah tu bermaksud bentuk yang macam tu bermaksud lebih besar. Maknanya dekat sini contohnya 10 lebih besar daripada 5, 5 lebih besar daripada 2 dan 2 lebih besar daripada sifar. Okey, boleh murid-murid? Okey. Yang kedua, integer negatif. Kena tahu, murid-murid kena tahu macam mana pun besarnya nilai integer negatif tu, dia masih kurang daripada sifar. Dia tetap kurang daripada sifar. Okey, contoh kita tengok negatif 5 lebih kecil daripada negatif 4. Walaupun nombor 5 yang murid-murid belajar sebelum ni besar, sebenarnya 5 dengan 4, 5 lagi besar kan? Betul cikgu. Tapi bila ada simbol negatif, nombor tu automatik jadi lebih kecil berbanding nombor negatif 4. Sama juga negatif 4 lebih kecil daripada negatif 3. Negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. Negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Dan akhir sekali negatif 1 akan lebih kecil daripada sifar. Okey, kita tengok yang next. Okey, ini contoh kedudukan integer pada garis nombor. Ini contoh antara garis nombor yang murid akan susun. Okey, murid akan wakilkan integer tu pada garis nombor yang ada. Okay. Kita tengok ya. Kalau yang tulisan warna merah tu bermakna dia ke kiri. Ke kiri dia, contoh tengok yang pertama. Negatif 3 bermaksud kurang 3 daripada sifar. Kalau negatif 2, kurang 2 daripada sifar. Macam tu juga negatif 1, kurang 1 daripada sifar. Kalau tengok pada tulisan yang biru pula, ke kanan. Okey, ke kanan murid-murid. Dia akan pergi lebih daripada sifar. Iaitu kalau kita pergi nombor 1, 1 bermaksud lebih 1 daripada sifar, 2 bermaksud lebih 2 daripada sifar dan 3 bermaksud lebih 3 daripada sifar. Macam mana cara kita nak susun? Kita tengok next slide. Okey, kita tengok dulu. Okey, cikgu sediakan dulu contoh and then lepas ni kita akan buat sama-sama lah. Okey, kita tengok lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okey, ada satu kumpulan nombor iaitu negatif 30, 6, negatif 6 dan negatif 36. Nombor ni dia tak akan susun dalam susunan yang betul. Biasanya dia akan bagi dalam secara rawak sahaja. Jadi murid-murid jangan terus salin nombor tu dekat garis nombor yang di bawah ya. Mula-mula kita tengok dulu. Kita kena tengok okey, macam mana dia susun? Dia bermula dengan negatif 36. Next dia bermula dengan negatif 30. Satu lagi dia bermula kat situ dia ada negatif 12 kan? Ya, betul. So negatif 12 murid-murid kena tahu yang ada satu lagi negatif 6 bermaksud nilai dia lebih besar daripada negatif 12. So dia kena susun sebelah negatif depan lagi daripada negatif 12. And then next one 6. 6 tu walaupun tak ada simbol positif, itu tetap bermakna dia adalah integer positif. Kena ingat hanya integer positif sahaja simbol ni kita boleh hilangkan. Tapi kalau negatif jangan hilangkan sebab kalau negatif itu tetap negatif. Okay? Integer positif sahaja kita boleh hilangkan simbol tu. Okey, kita tengok penerangan dia sikit. Okey. Negatif 36, negatif 30, negatif 12 dan negatif 6 ialah integer negatif sebab dia ada simbol negatif. Okey, kena ingat dekat situ. Maka tadi kan cikgu cakap makin besar
nombor tu kalau dia ada simbol negatif, negatif, dia tetap paling kecil paling nilai kecil. dia. Okey. Baik. Jadi maka negatif 36 adalah nilai yang paling kecil dan perlu berada di sebelah yang paling kiri. Walaupun macam tengok negatif 30 lagi besar. Tak betul. Negatif 36 tu lah lagi besar daripada negatif. Lagi kecil daripada negatif 30. Okey, sebab tu disusun sebelah paling kiri. Okey, next one kita tengok 6 ialah integer positif, maka 6 berada di sebelah paling kanan. Murid-murid teringat tadi kita kata integer negatif dia akan sentiasa berada di sebelah kiri, iaitu kurang daripada sifar. Baik. Kalau integer positif, dia berada di belah kanan, lebih daripada sifar. Baik. Okey. Agak-agak murid-murid di rumah bagaimana? Boleh ingat tak? Kita tengok, kalau tak boleh ingat tak apa, kita tengok lagi satu soalan contoh. Contoh kat sini kita tengok sebelum kita buat sama-sama, kita tengok ini sedikit macam mana cara. Mungkin murid-murid keliru nak susun sebab tadi kita kata ada sifar. Ya. Tiba-tiba soalan ni tak ada sifar. Tak ada sifar. Jangan risau sebab kita tengok kepada integer negatif dan integer positif sahaja. Baik. Okey, bila kita jumpa ada dalam soalan satu kumpulan nombor dia ada integer negatif, kita kumpulkan dia dulu di sebelah kiri. Integer positif kita kumpul di sebelah kanan. Okey, kita tengok cikgu kumpul dulu ada berapa nombor integer negatif. Ada ada 3 sahaja. Jadi bila 3 kita masukkan dalam dia punya garis nombor. Dan kita tengok ada berapa integer positif. Ada satu. Okey, kita tengok macam mana nak susun. Samalah macam tadi. Okey, boleh tengok. Okey. Walaupun tak ada sifar, jangan risau. Sebab dia tetap bergerak seiring. Maknanya integer negatif akan berada di sebelah kiri, integer positif akan berada di paling sebelah kanan. Okey. Boleh Nisa? Boleh. Okey, sedia tak kalau kita nak buat soalan terus hari ini? Boleh cikgu, tapi murid-murid di rumah kita buat sama-sama. Boleh tak murid-murid di rumah? Boleh. Mesti boleh kan? Okey, kita Boleh. tengok. Okey, nanti Nisa boleh jawab dekat papan putih itulah dah ada kat situ kan. Jadi murid-murid di rumah pun boleh nampak jawapan dia. Okey. Baik. Okey. Kita tengok soalan contoh yang pertama. Soalan dia sama je, lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okey, kita tengok dia ada bagi 3 sahaja nombor iaitu negatif 4, 4 dan negatif 2. Sifar tu dia ada kat situ, dia ada bagi sifar kat situ. Okey, macam mana Nisa nak buat agak-agak? Saya nak kumpulkan integer negatif dahulu. Boleh, betul. Di mana di sebelah kiri kita ada negatif 4 dan negatif 2. Okey. Dan nombor positif nombor 4 tu saya nak letak di belah kanan. Okey, cuba susun. Betul dah cara cakap tu, tapi susunan tu kita tengok. Okey. Negatif 4. Walaupun 4 tu macam lagi besar daripada nombor 2, tapi sebab ada simbol negatif, dia paling kecil, jadi negatif 4 di kiri sekali. Kemudian negatif 2. Kemudian saya letak nombor positif di sini. Saya tulis besar sikit tak apa ya cikgu ya? Boleh. Supaya kita sama-sama boleh nampak jawapan dia ya. Murid-murid di rumah harap boleh nampak. Okey, kita check sama-sama. Boleh kita tengok sama-sama. Kita semak. Betul tak jawapan Nisa buat? Kalau betul, Nisa ada tengok dekat situ ada beberapa nombor markah yang cikgu dah sediakan. Jadi bila cikgu sebut kalau Nisa jawab betul, cikgu akan bagi markah dekat Nisa. Nisa ambil dan tampal dekat papan. Baik, boleh cikgu. Jom. Kita tengok jawapan Nisa. Kita tengok. Betul tak betul? Mana tahu sama dengan jawapan murid-murid di rumah mana kan? tahu murid-murid pun jawab betul kan? Kita tengok. Okey, negatif 4. Betul tak? Okey, betul. Negatif 2. And then? Dekat soalan saya 4 cikgu. Oh, ni okey, sedikit pembetulan. Pembetulan dekat situ. Betul dekat kat situ. TV. Soalannya nombor 4. Okey, Nisa jawab betul. Cikgu yang salah ni. Macam mana ni? Tak apa cikgu. Okey, kalau Nisa dah jawab betul, Nisa kena ambil berapa markah saya cikgu? 10 markah dulu. 10 markah. Sebab kita ada banyak soalan lagi. Baik. Okey, 10 markah Nisa dapat. Saya dapat 10 markah. Sekali lagi murid-murid di rumah yang di slide tadi tu ada sedikit kesilapan di mana soalannya ialah nombor yang diberi negatif 4. Positif 4 dan negatif 2. Betul. Boleh? Tersilap dekat situ. Ramailah jawapan betul cikgu. Tahniah. Pandai semua. Okey, kita
seterusnya kita mulakan dengan soalan 2. Sebab Soalan tadi kedua. macam warm up je kan. Okay, kita next kepada soalan contoh yang kedua. Tengok ya, soalan dia sama je. Lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Sebab kadang-kadang murid-murid ni dia boleh jawab. Tapi dia keliru dengan ayat yang dalam soalan tu. Jadi baik. jangan risau. Bila dia kata lengkapkan garis nombor, murid-murid just maksudnya wakilkan integer tu pada garis nombor. Okey, Baik, kita tengok boleh. dekat sini. Negatif 9, negatif 27 dan negatif 45. Tapi pada garis nombor dia dah bagi negatif 36 dan negatif 18. Okey, macam mana Nisa nak buat? Tak ada dah sifar ni. Tak ada sifar dan tak ada integer positif, cikgu. Semua betul, pandai. integer negatif. Macam mana tu? Okey, kita ada nombor negatif 36 dan negatif 18 di garis nombor kan, cikgu? Betul. Jadi apa yang lagi kecil dari negatif 36 murid-murid? Apa dia? Apa dia? Negatif 45. Okey, kemudian apa yang lagi besar dari negatif 36 sebab ada tempat kosong, cikgu, di sebelah kanan dia? Saya rasa ni betul ni, negatif 27 Okey. dan negatif 9 kanan sekali. Bagaimana murid-murid di rumah? Sama tak jawapan kita? Boleh cikgu kita semak? Boleh kita semak sekarang. Tengok, harap-harap tak ada kesalahan lagi lah. Okey, kita tengok dekat sini Okey, tadi Nisa dah jawab yang mula-mula paling kiri. Nisa letak negatif 45. Okey, good. Betul. Pandailah Nisa ni. Okey, betul. next. Negatif 27. 27. Betul juga. Betul juga. And then akhir sekali negatif 9. 9. Okey, Yeay. pandai. Okey, Nisa ambil lagi satu kad nombor yang Nisa nak. Yang Nisa berapa markah yang Nisa nak? Nisa Saya pilih. ambil 15, boleh cikgu? Boleh. 15. Tahniah Nisa. Nisa Dapat sangat markah pandai. lagi. Tahniah Jawab juga betul murid-murid tu. di rumah. Okey. Okey, kita tengok ya. Walaupun dekat garis nombor ni tak ada sifar dan tak ada integer positif, jangan risau. Murid-murid tengok nilai dekat integer negatif tu. Baik. Kalau nombor tu lebih besar, bermakna dia berada di paling kiri. Paling kiri ya, sebab dia ada simbol negatif. Jadi murid-murid jangan risau, jangan macam alamak keliru dah soalan dia lain. Ada 45, ada 36 cikgu. Kan? Tapi bila kita tengok, bila makin besar nombor, bermakna dia adalah nilai yang paling kecil. Okey. Boleh tak kita buat lagi satu soalan? Boleh cikgu. Satu lagi soalan. Satu lagi soalan ya. Kita tengok satu lagi soalan. Okey. Soalan contoh yang ketiga, lengkapkan garis nombor dengan nombor yang diberi. 13, negatif 26, negatif 52 dan sifar. Kali ini dekat dalam garis kumpulan nombor tu dia ada sifar. Maknanya sifar ni yang murid-murid kena fikir nak letak dekat mana lah kat garis nombor Cikgu, kan. sifar ni nombor integer positif ke negatif, cikgu? Dia tak ada integer positif atau integer negatif. Baik. Tapi sifar ni dia dalam kumpulan integer juga. Sebab tu dia berada dekat garis nombor sama-sama hari ni. Baik. Okey, kita tengok. Nisa cuba. Boleh. Murid-murid di rumah, kita jawab bersama-sama. Jom. Negatif 39. Saya nak letak negatif 26 dan negatif 52 di bahagian kiri saya. 13 dan sifar di bahagian kanan. Jadi kita susun sama-sama. 52 ni nombor dia macam besar kan, cikgu? Tapi sebab dia ada negatif, dia adalah nilai yang paling kecil. Pandai. Kemudian negatif 39, kemudian negatif 26. Sebab nilainya lagi kecil daripada negatif 13 yang dah ada pada garis nombor kita. Antara sifar dan 13, saya rasa sifar dulu, kemudian barulah 13. Okey. Macam mana murid-murid di rumah? Boleh? Betul tak? Kita semak tengok. Boleh, cikgu? Kita semak. Sebab Nisa ni macam pro dah ni. Pandailah Nisa jawab. Perlahan. Perlahan kan kita tengok. Okey. Mula-mula tadi dengar ya, murid-murid dekat rumah, Nisa dah sebut dah kita kumpulkan nombor integer negatif di sebelah kiri. Okey, itu dah satu langkah yang betul Step dia dah betul. Kita kumpulkan and then tengok mana nombor yang lebih besar. Bermakna nilai dia kecil. Kita tengok dekat slide. Betul tak Nisa jawab? Okey, negatif 52 and then negatif 39 memang dah bagi. Next one,
negatif 26. Baik. Negatif 13. 13 Dan tengok sini. lagi. Next. Sifar. Sifar. Dan akhir sekali kita ada 13. 13. Betul. Pandai Nisa. Okey Yeay. Nisa. Ya. Kali ni sebab 3 soalan Nisa dah jawab, jadi cikgu nak Nisa pilih markah yang paling besar yang ada dekat situ. Yang paling besar ada hadapan Nisa ialah nombor 20 markah. 20 markah untuk Nisa. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Boleh. Macam mana kalau dengan integer negatif? Contohlah cikgu, nombornya besar macam negatif 100 dengan negatif 10. Mana yang paling kecil? Macam mana nak mestilah. bezakan? Macam mana nak bezakan? Macam mana beza? Bagus soalan Nisa. Okey. Kadang-kadang murid bila dia tengok ada nombor tu besar sebab dia dah belajar kan. Sekolah rendah 100 tu lebih besar daripada 10 contoh kan. Betul. Tapi bila kamu masuk tingkatan 1, kamu kena tahu yang bila ada sahaja simbol negatif, Baik. nombor tu akan automatik jadi lebih kecil berbanding nombor. Contoh macam tadi negatif 100 dengan negatif 10. Baik. Okey. So negatif 10 adalah lebih besar berbanding negatif 100. Oh, barulah faham bagaimana nak bezakan kedua-dua integer negatif tersebut. Murid-murid di rumah, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ini di slot menengah rendah pendidikan khas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton slot menengah rendah pendidikan khas bagi mata pelajaran matematik di Didik TV KPM. Jadi kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Hari ini murid-murid diharap sudah bersedia. Jom kita teruskan dengan Cikgu Atika. Jom Cikgu. Okey, sekarang kita nak masuk subtopik baru iaitu membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Okey, kita tengok Okey. Sebelum kita nak menyusun ataupun membanding integer, kita kena tahu dulu membanding dan menyusun integer dia akan mengikut 2 tertib iaitu menaik dan menurun. Ada 2 sahaja. Menaik dan menurun. Okey, sebelum kita nak tengok apa maksud tertib menaik dan apa maksud tertib menurun, kita tengok dulu nombor positif. Okey, nombor positif bila dia semakin besar nombor, nilainya akan menjadi semakin besar. Mana besar nombor, besarlah nilai nombor tersebut. Okey, bila nombor negatif, semakin besar nombor, semakin kecil nilai nombor tersebut. Kita tengok dia tak berlawan. Semakin besar nombor, semakin besar nilai. Tapi untuk nombor negatif, semakin besar nombor, semakin kecil nilai tersebut. Maknanya cikgu, kalau nombor 2000 pun ada tanda negatif di depan, maknanya nilai itulah yang paling kecil. Semakin kecil nilai dia. Negatif 2000 dengan sifar. Mana lagi besar? Sifar lagi besar. Sifar lagi besar. Contoh perumpamaan dia macam ni lah. Contoh dalam akaun kita zero, sifar. Betul. Tak ada duit. Lepas tu kita ada hutang negatif 2000 dekat mana-mana lah. So mana lagi teruk? Hutang ke dengan sifar punya akaun? Hutang negatif 2000. Negatif 2000 lah tu yang lagi teruk. Jadi maknanya dekat situ dia berlaku lebih kecil lah. Kita tengok. Sebelum tu kita tengok dulu tertib menaik. Apa maksud tertib menaik? Bila kita susun integer, kita kena tahu mana satu tertib menaik dan mana satu tertib menurun. Tertib menaik kita tengok nombor kecil ke nombor besar. Contohnya, kalau kita nak naik kan, nak naik contohlah apartmen, kita bermula kalau nak naik kita bermula dengan nombor kecil ke besar? Nombor kecil cikgu. Betul, daripada tingkat 1 menuju ke tingkat 5. So jadi bila murid-murid kena ingat bila menaik je dia bermula daripada kecil menuju ke besar. Okey, bila tertib menurun dia berlawanan arah. Okey, bila menurun contoh macam kalau daripada lift pun kita nak turun, kita mesti daripada 3 kita nak turun,
kita kena turun ke 2, 1 dulu, betul? Ya, betul. Jadi kat sini tertib menurun maksudnya nombor besar ke nombor kecil. Okey. Kalau tadi tertib menaik, kalau dekat garis nombor, dia akan pergi daripada kiri ke kanan. Baik. Kalau tertib menurun pula, dekat garis nombor daripada kanan ke kiri. Contohnya, untuk tertib menaik, -5, -4, -3, 0, 3, 4 dan 5. Tapi bila tertib menurun, murid-murid kena ingat berlawanan je dengan tertib menaik tadi. Baik. Contoh dia 5, 4, 3, 0, -3, -4 dan -5. Okey, faham Nisa? Boleh? Boleh ya? Nisa dah boleh beza tertib menaik, tertib menurun macam mana? Saya boleh ikuti setakat ini. Diharapkan murid-murid di rumah pun dapat ikuti. Okey, kalau boleh sekarang kita nak tengok macam mana nak banding dan susun integer pada mengikut tertib. Baik, jom. Kita tengok contoh dulu. Macam biasalah kita mula dengan contoh dulu. Okey, soalan dia berbunyi banding dan susun -3, 4, 2, -5, 6, 0 dan -1 mengikut tertib menaik. Untuk soalan ni dia akan bagi tertibnya. Maknanya murid kena susun ikut tertib mana? Menaik ke menurun? Jadi kena tengok soalan betul-betul. Kalau dia minta tertib menaik, tadi tertib menaik kita mesti mula daripada kiri ke kanan. Okey, kita tengok Kita tengok terus -5, -4. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Tengok anak panah. Baik. Anak panah yang berwarna merah tu, kita tengok dia menuju ke kanan. Okey, kita tengok kiri ke kanan. Sebab sekarang ni dia nak tertib menaik. Okey. Lepas murid-murid dah susun nombor tadi, murid-murid dah kena pasti mana nombor yang kecil, mana nombor yang besar. Jadi bila nombor yang lebih kecil perlu disusun di sebelah kiri. Kita tengok bila lepas tu dia kata mengikut tertib menaik. Jadi jawapan dia mesti ada dekat bawah tu. Tertib menaik sama dengan berapa? -5, -3, -1, -1, sorry. 0, 2, 4 dan 6. Okey, untuk mengetahui murid-murid, kalau murid-murid tak susun macam ni, maknanya tak ada jawapan dekat bawah tu, nanti kita tak tahu. Tak dapat markah lah. Jadi kita tak tahu macam mana tertib menaik, macam mana yang mana satu jawapan dia. Sebab bila susun pada garis nombor, belum tentu itu adalah jawapan murid. Jadi bila dia nak tertib menaik, mesti tulis dekat bawah tertib menaik dan ambil sahaja daripada kiri ke kanan tu. Macam cikgu dah buat itulah. Baik. Boleh Nisa? Boleh. Okey, kita tengok next contoh. Yang ni pula dia suruh ikut tertib menurun. Tadi kalau kiri ke kanan, sekarang ni kanan ke kiri. Dekat sini murid dah belajar dah banding mana nombor yang lebih kecil, mana nombor yang lebih besar. Betul. Dan susun dekat pada garis nombor macam yang kita belajar sebelum ni kan. Sekarang kita nak tahu je tertib menurun macam mana? Tertib menurun kanan ke kiri. Tengok anak panah tu ya. Anak panah warna merah tu daripada kanan ke kiri. Jadi jawapan murid-murid macam mana? Tertib menurun. Mesti ada. Kita ambil sahaja daripada kanan tu, susun. 5, 3, 2, -1, -2, -4 dan -5. Senang tak? Senang. Saya rasa saya boleh ikuti belajar murid-murid macam di ni. rumah. Okey, kita kalau boleh, kalau Nisa dah faham, murid-murid kat rumah pun dah faham. Jadi kita teruskan dengan soalan contoh. Baik. Okey, banding dan susun -5, -3, 3, 4, -4, 2 dan -1 mengikut tertib menurun. Ini penting. Murid-murid kena tengok mana tertib yang soalan nak. Menurun ke menaik? Kalau menurun dari kanan ke kiri ya cikgu? Kalau menurun, kalau pada garis nombor daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Betul ke cikgu cakap tu?
Cikgu tak cakap Nisa salah. Cikgu. Kalau ada tertib menurun daripada kanan pergi kiri. Betul lah Nisa cakap. Asyik baik. Cikgu tak cakap pun Nisa jawab salah. Okey, betul lah daripada kalau menurun, murid-murid kena ingat bila menurun kita turun daripada atas ke bawah, betul? Okey, sekarang bila pada garis nombor dia akan bergerak dari kanan ke menuju ke kiri. kiri. Okey, cuba Nisa lukis. Okey. Dekat papan putih tu garis Kita buat nombor garis sikit. nombor dulu. Okey, garis nombor. Okey. Bergoyang-goyang pula garis nombor saya. Kita ada berapa nombor cikgu? 1, 2, 3. 7. 7. Ini murid-murid boleh tengok ya cara Nisa jawab. Macam inilah yang murid-murid kena jawab. 5, 6. Murid-murid kena susun dulu. Maknanya murid-murid buat garis nombor dan kemudian buat dia punya sengkang antara atas garis nombor tu kan. Baik. Seberapa banyak nombor yang dia bagi. Kalau 7, 7 lah yang ada pada garis nombor. Jadi dari kanan ke kiri. Mula-mula Nisa susun dulu. Mana yang belah kiri macam kita buat tadi kan. Baik. Yang negatif semua belah kiri iaitu negatif 5, negatif 3, negatif 4 dan negatif 1. Okey. Kalau yang belah kanan saya nak kumpulkan integer 3, 4 dan 2. Betul. Okey. Susun. Dari kanan ya. Okey, kita Boleh mula susun nilai mana yang paling Nisa besar. selesa. Paling besar. Okey, Nisa nak mula daripada yang besar boleh. 4. Kemudian saya ada nombor 3. Kemudian saya ada nombor 2 kan cikgu Okey, kan? betul. 2. Kemudian saya ada negatif 1. Pandai Nisa. Negatif 1. Okey, murid-murid boleh tengok ya Nisa dia sebelum Nisa jawab, Nisa akan perhatikan dulu betul-betul kumpulan nombor yang dia bagi supaya Baik. kita tak silap susun. Okey, kita tengok. Nisa Kemudian susun. saya ada negatif 3 cikgu. Negatif 4. Okey. Kemudian saya ada nilai yang paling kecil negatif 5. 5. Okey. Sekarang Nisa dah buat satu langkah iaitu menyusun integer di garis nombor. Sekarang ni Nisa dah berjaya bandingkan integer mana kecil, mana yang besar. Baik. Sekarang last sekali kena mengikut tertib menurun. Baik. Tertib menurun. Okey, saya nak tanda dari kanan ke kiri untuk tertib menurun. Okey, kanan Ke kiri. ke kiri. Ni kanan. Betul ya cikgu ya? Betul. Kanan. Yang ini kiri. Okey. Okey. So tertib menurun dia? Tertib menurun. Nisa boleh baca je. Baca baik. Baca Tertib menurun dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 1. Saya baca dari kanan ke kiri cikgu. Betul. Betul. Negatif 1. Anak panah dah betul dah. Daripada 4. 3 dan 4. 4 dulu cikgu Ya, betul. Tak apa Nisa. It's okay. Okey. Cuba lagi. Tertib menurun dari kanan ke kiri iaitu 4, 3, 2, negatif 1, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Pandailah Nisa. Asyik baik. Okey. Walaupun tengok walaupun kita dah Nisa susun tadi dah betul, tapi tak semestinya bila kamu jawab tertib menurun tu dia pun betul. Sebab tu dekat sini ada sedikit tricky tau. Betul. Bila kita tak ikut tertib, jadi jawapan walaupun awak dah susun betul, tapi awak tetap mungkin kurang markah lah. Boleh berlaku kekeliruan lah cikgu. Betul. Sebab tu bila kita kena ingat, kena tengok anak panah. Bila bermula daripada kanan ke kiri, jadi kena susun 4, 3, 2, negatif 1, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Okey, tak apa Nisa. Sebabkan percubaan Nisa yang baik dan akhirnya betul, jadi Nisa boleh ambil 20 markah untuk 20 Nisa. markah juga. Terima kasih sebabnya cikgu. Susah kan? Dia nak kena banding, lepas tu nak kena susun dan akhir sekali nak kena kena pasti mana satu tertibnya. Okey cikgu, jom buat satu lagi soalan boleh cikgu? Boleh. Next nak one. mantapkan lagi. Bagusnya anak murid ni. Okey, kita tengok Baik. Okay, next soalan. Kita ada sama juga. Baik. Okey, kita tengok. Kali ni tertib menaik pula Nisa. Macam mana menaik. tu? Tertib menaik mesti daripada kiri ke kanan. Sangat bagus. Okey. Okey.
Kita tengok kita ada Kita ada negatif nombor 4, 3, 1, negatif 6, 5, Lima. kosong dan negatif 2. Oh, negatif menaik cikgu Dia sama juga. Mula-mula Nisa kumpulkan mana negatif. Okey, negatif kita ada negatif 4. Dekat situ negatif mana 6. nombor yang paling kecil? Negatif Paling kecil negatif 6. Terus susun daripada kiri. Lagi Negatif cepat kan macam tu. 6. Negatif 6. Kemudian ada negatif Next yang paling kecil 4. Negatif 4. Very good. 4. Kemudian ada negatif 2. 2. Okey, ada lagi tak nombor negatif dekat situ? Tak ada dah cikgu. Kalau tak ada, kita Letak. tengok integer positif. Tapi sebelum tengok integer positif, murid-murid kena tengok ada tak sifar dekat situ. Ada cikgu? Ada. Kalau ada, kena tulis. Kena letak sifar. Kena letak Baik. sifar dan baru Okey. susun nombor integer positif. Okey, positif kita ada 3, 1, sifar dan 5. Okey. Tapi tadi kita dah letak sifar kan cikgu? Betul? Saya nak letak 1 lah. Betul. 1. Lepas tu 3 dan 5. Okey. 3 dan 5. Okey, sekarang Nisa tak payah tak payah gariskan. Nisa terus tulis tertib menaik. Tertib macam mana menaik. kita nak susun Baik. dia? Tertib Pilih yang menaik. mana? Guna Bagi pen jelas merah. lagi. Jelas sikit. Tertib Menaik. menaik. Okey. Okey. Kita mula dengan Daripada mana menaik? kiri ke kanan cikgu? Pandai. Negatif Okey, 6. negatif 6, negatif 4, negatif 2, sifar. Saya sambung bawah boleh cikgu? Boleh, boleh. Besar pula tulisan saya. Tak apa. 1, 3 dan 5. Pandai Nisa. Betul, Okey. cikgu? Ya, betul. Kali ni betul. Walaupun tak ada garis, tak ada anak panah, so Nisa dah tak keliru sebab kita dah buat soalan yang kedua kan? Ya. Okey, good. Okey, ambil 10 markah dekat situ. Ada 10 tak? markah untuk saya. Yes, Wah, very good, sebanyak-banyak markah yang Nisa dapat. Banyak lagi markah murid-murid di rumah yang dapat menjawab dengan betul. Jadi tahniah semua. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di slot menengah rendah pendidikan khas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton menengah rendah pendidikan khas di Didik TV KPM. Kita dah belajar mengenai integer hari ini. Saya rasakan murid-murid di rumah cikgu banyak yang dah pandai lah cikgu topik kita hari ini. Betul tu Nisa. Dengan soalan contoh yang banyak tadi dan Nisa pun dah membantu juga murid-murid dekat rumah kan. Jadi Baik. cikgu harap murid-murid dekat rumah fahamlah apa itu integer pada Ya. garis nombor hari ini. Baik. Tapi sebelum kita habis kelas, cikgu nak tanya sikit soalan. Boleh tak? Boleh. Kita recap balik apa yang kita belajar hari ini. Kita tengok Baik, jom. Okey, kita boleh tengok soalan dia. Okey. Soalan yang pertama, mengapakah nombor negatif 1 juta lebih kecil berbanding 1? Negatif 1 juta lah murid-murid. Ada yang dah ada jawapan? Jawapan Nisa sebab negatif 1 juta di bawah sifar. Pandailah Nisa. Betul Nisa. Betul, cikgu? Betul. Sebab dia di bawah sifar. Kalau Nisa ingat perumpamaan cikgu bagi tadi kan? Ya. Yang akaun dalam bank sifar, Sifar. ataupun kita ada hutang. Negatif 2,000. Kan? Sekarang bayangkan benda yang sama je lah. Baik. So kalau kita ada hutang negatif 1 juta berbanding dengan sifar, mana yang lebih kecil, lebih teruk lagi? Mestilah hutang tu kan? Negatif Jadi, 1 juta. Ya, negatif 1 juta memang akan lebih kecil. Walaupun negatif 2 juta, negatif 3 juta, dia tetap lebih kecil berbanding 1. Okay. Sebab dia ada simbol negatif tu kan cikgu Ya, kan? betul. Dan dia berada di bawah Sifar. sifar. Baik. Okey. Kita Faham? tengok soalan yang kedua. Okey, ni jawapan dia. Sebab negatif 1 juta ada di bawah Sifar. Okey. Baik.
Soalan yang kedua, apabila garis nombor dilukis menegak, di manakah kedudukan integer negatif? Tadi kita belajar dua kan? Menegak dan melintang. Baik. Kita tengok. Murid-murid ingat lagi tak? Cikgu Atikah ada sebut tadi, kalau garis nombor kita menegak, sifar, integer akan berada di integer negatif, cikgu Betul. di bawah sifar. Kita tengok betul tak jawapan Kita Nisa? simak jawapan sama-sama. Kita tengok. Ada tak murid-murid yang sama? Yes, integer negatif akan berada di bawah Sifar. Wah, Okey. ramailah murid-murid di rumah yang turut sama dapat jawapan yang dia. betul. Senang sangat ke jawab soalan cikgu hari ni? Kita tengok Boleh. soalan yang susah sikit lah. Kita tengok nombor 3. Alamak, Okey. baik. Jika diberi susunan nombor negatif 4, negatif 2, 2 dan 4. Di mana kedudukan sifar? Oh, di mana? Di mana? Di mana kita ada nombor negatif 4, negatif 2, 2 dan 4. Kedudukan sifar. Murid-murid di rumah jawab bersama-sama Nisa yang dah mengikuti kelas kita daripada awal tadi. Saya rasakan sebab kita ada integer negatif, kita ada integer positif. Tapi walaupun 2 dan 4 tu tak ada simbol tambah, cikgu, dia memang positif kan, Ya, cikgu betul. kan? Hanya integer positif sahaja yang kita Ya. boleh hilangkan simbol tambah tu. Baik. Jadi kedudukan sifar mestilah berada di tengah-tengah ataupun di antara integer positif dengan negatif. Contoh cikgu, saya cuba cikgu. Cuba. Saya cuba. Kalau garis nombor tu daripada yang paling kecil negatif 4, negatif 2, kemudian sifar, kemudian 2 dan nilai paling besar 4. Ya, Betul tak cikgu? Betul Nisa. Okey, kita bayangkan ada garis nombor lah. Kita bayangkan ada garis nombor. Baik. Dan kita susun negatif 4 sebab dia paling kecil. Dan negatif 2, kemudian baru sifar. Sebab apa? Sebab next nombor adalah integer positif. Jadi dia mesti berada di sebelum integer positif. Baik. Dan selepas integer negatif. Kita tengok. Baik. Ya, betul jawapan Nisa. Okey, next soalan. Soalan yang keempat. Baik. Diberi suhu. Kali ni suhu pula Negatif 2, 2, negatif 4 dan 6. Susunkan nombor tersebut mengikut tertib bermula daripada suhu yang paling sejuk. Agak-agak nombor mana yang suhu paling sejuk? Cikgu, macam mana kita nak tahu suhu mana yang paling sejuk? Adakah nilai dia tinggi? Bukan. Macam mana tu? Okey, kita tengok Cikgu bagi tahu kita. Baik. Cikgu bimbing sama-sama kita tengok. Baik. Okey, diberi suhu negatif 2, 2 dan negatif 4 dan 6. Okey, kita tengok dekat situ. Murid-murid kena tahu bila kita sebut suhu yang paling sejuk, dia akan ada simbol negatif. Bila kita kata suhu yang paling sejuk, maknanya bila sejuk ke panas ni, nombor dia ibarat macam daripada integer negatif menuju ke integer positif. Sejuk, panas, bawah, atas, kiri, kanan. Jadi bila kita nak susun nombor dia, kita kena susun negatif 4 dulu. Sebab Negatif apa? 4. Sebab negatif 4 tu adalah nilai yang paling kecil. kecil. Betul. Bila nilai dia kecil, bermakna suhu tu memang yang paling sejuk lah tu. Cikgu, suhu yang paling sejuk ni kita samakan dengan suhu yang paling rendah ke cikgu? Ya, betul. Sebab bila kita macam dekat Malaysia ni tak adalah suhu yang negatif kan. Bila kita ada kat overseas tu, kita mungkin akan merasai suasana suhu yang ada negatif. Kita tengok macam mana nak susun dia. Negatif 4, 2, negatif 2, 2 dan 6. Itulah dia punya jawapan. Maknanya negatif 4 lagi sejuk berbanding 6. Betul. Betul tu Nisa. Rasa macam nak pergi luar negara lah cikgu. Nak rasalah negatif 4 tu. Baiklah cikgu, Kan? sebenarnya kita dah pun tiba di penghujung kelas kita, Cikgu Atikah. Jadi cikgu boleh tak kongsikan kesimpulan ringkas dan juga penilaian keseluruhan saya sebagai murid hari ini? Okey, secara tak langsung hari ini murid-murid dah belajar cara untuk mewakilkan integer pada garis nombor. Baik. Dan juga murid-murid dah berjaya membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Kalau kita cakap pasal pencapaian Nisa hari ini, memang penglibatan Nisa sangat A lah. So, cikgu boleh cakap Nisa hari ini dia dah berjaya mengaplikasikan
dia punya pengetahuan dan Baik. kemahiran yang sesuai tentang integer dalam konteks penyelesaian yang mudah. Ya, juga tahniah kepada murid-murid yang bersama-sama dengan kami sepanjang episod hari ini. Mungkin ada yang nak lakukan lebih latihan pengukuhan cikgu. Kat mana mereka nak dapatkan? Murid-murid boleh dapat di portal Delima Sumberku untuk dapatkan lagi latihan supaya lebih mantap lah. Ya, betul tu. Jadi murid-murid ni saya ucapkan terima kasih kerana menonton slot menengah rendah pendidikan khas di Didik TV KPM. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nurul Atikah binti Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor, dan kepada jurubahasa isyarat kita juga terima kasih kepada Cikgu Syamila Nair dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Saya Nisa K, semoga kita bertemu lagi. Terima kasih.